A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, rancangan yang kita rancang Allah izinkan berlaku. Kadang-kadang perancangan manusia itu tidak berlaku kerana Allah tak izinkan, kerana dia tak sesuai untuk kita. Ketika Allah memberi keizinan, maka jom kita manfaatkan keizinan yang Allah bagi sebelum Allah tarik balik kebaikan-kebaikan yang dia dah bagi ruang tu. Jadi kita manfaatkan sedaya mungkin. Jutaan terima kasih kepada pengurusi surau, seluruh pentadbir rumah Allah Ta'ala, yang kalau kita jaga rumah kita pun kita dapat banyak pahala. Tambah-tambah kita jaga rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka besarlah pahala. Maka AJK Masjid, AJK Surau jangan pernah kecil hati bila ada jemaah komplain. Kerana itu perkara biasa, kerana kita duduk dalam rumah kita pun anak bini kita komplain juga. Ya, setiap usaha dan manusia ni tidak pernah rugi pada hakikatnya. Manusia tidur baca bismillah, untung dia dapat pahala. Manusia tidur istirahat, dapat pahala, tak buat maksiat. Manusia bangun tidur baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dapat pahala. Manusia keluar pergi kerja daripada umur 21 sampai 60 pencet, dapat pahala, besar pahalanya. Beli rumah, anak-anak duduk, dapat pahala. Bagi makan, bagi pengajian anak-anak, dapat pahala. Tak ada benda pun yang merugikan manusia. Tambahan saya yang tinggal di Bukit Beruntung, lebihlah untung saya. Itu kan dia. Tuan-tuan, puan-puan, cuma manusia selalu mencari-cari ruang untuk memilih kerugian berbanding dengan tawaran hebat yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umur saya 53 tahun, bermaksud 53 kali bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Tolaklah 15 tahun. Contohlah kan, kita tolak kan kita ni baliknya lambat. Kan kita lambat, kita kira lah umur 15. Maksudnya 3-40 tahun. Ya, 3-40 tahun ni, adakah 3-40 kali datangnya Ramadan itu memberi kepada kita tingkatan keimanan 3-40 kali, ataupun Ramadan yang kita jumpa pada umur 25 hari itu dengan umur 75 pada hari ini, kita layan dia sama je atau tak rasa apa-apa? 2 minggu lepas saya forum dengan Datuk Mufti Selangor, Dr. Anhar Opik, di Rantau Panjang, bukan Kelantan, Rantau Panjang, Kelang, di Kelang. Saya panel pertama, panel kedua Datuk Mufti, panel ketiga Profesor Dr. Sharifah Hayati. Tajuk yang kami bincang pada malam tu adalah Ramadan teruja atau biasa-biasa. Itu. Jadi dalam setiap kali Ramadan datang, kita kena cek diri kita. Tak ada orang lain boleh cek, melainkan kita dan Allah sahaja yang mengetahui. Orang lain boleh tengok jubah Al-Haramain, beli di Madinah, beli di Mekah, tapi dia bukan menunjukkan keimanan seseorang dan ketakwaan abidnya seseorang, alim seorang, tak ada. Sebab Abu Jahal dan Abu Lahab pun pakai jubah. Ya, kalau nak bangga sangat dengan jubah yang kita pakai. Orang Arab main judi pakai jubah. Iya, beli kelab bola, judi bola, paling ramai siapa? Tu Arab lah. Kan ya? Sebab tu kawan-kawan kita sekarang ni yang buat package umrah tu sakit jiwa dengan tu Arab ni perangai. Memang perangai begitu. Elok dah booking dah, 6 bulan dah hotel, ditukarnya
1 kilometer, 2 kilometer keluar. Kenapa? Sebab ada orang bayar 3-4 kali ganda. Sebab tu Islam turun pada bangsa Arab, bangsa keras kepala selepas bangsa Yahudi. Kita orang Melayu baik. Bertolak beransur, bertolak beransur, bertolak beransur, tenggelam, mati terus. Tu Melayu kita. Okey, baik. Jom kita tengok. First kali dalam kehidupan manusia ni, yang tu tak rugi. Tapi manusia itu dia selalu memilih untuk rugi. Tawaran demi tawaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hidup manusia. Bangun pagi, jangan cerita solat tahajud sebab kita jenis terkejut. Tenang aja, kita kira macam mana bangun pagi yang nak solat subuh tu. Bangun pagi, solat sunat 2 rakaat subuh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis sahih. Agak-agak berapa kerat manusia yang rebut dan berapa banyak manusia yang meninggalkan tawaran yang telah ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Azan subuh, lelaki dan perempuan, muslim dan muslimat. Malah bagi kita orang lelaki, bila datang imam dah angkat takbir subuh, sunat masuk, terus masuk solat subuh, kemudian selepas yang diqadha solat sunat qabliyah subuh itu. Ini boleh 2 dalam hadis sebut. Pertama, immediate selepas subuh pun boleh, atau sekejap lagi waktu syuruk, selepas syuruk pun boleh, tak ada masalah. Nak menunjukkan bahawa besarnya, tapi manusia tak rasa apa-apa, dia tinggal. Buat tak? Tak ada. Kenapa? Sunat. Puasa Isnin Khamis buat tak? Tak ada. Kenapa? Sunat. Baca Quran? Sunat. Akhirnya sepanjang hidup menyunat aja. Itu manusia. Siapa? Kita. Termasuk saya, kita. Maka sebab tu majlis ilmu adalah satu tempat untuk memberi peringatan yang cukup besar. Allah, dia teringat kejap. Dengar-dengar ceramah, baru faham. Keluar karang masuk bawah kemah, dah lupa, kenyang. Itu sifat manusia. Maka dia kena kerat berada pada tempat peringatan, tazkirah, ingat mengingati antara satu sama lain. Maka tengok yang tu je. Ambil wuduk. Contoh ambil wuduk, kita ambil wuduk kat situ atau kat rumah. Lepas ambil wuduk, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Berapa kerat manusia yang berdoa dan berapa banyak manusia yang meninggalkan tawaran dan offer daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar muhasabah. Sebab kita dah jumpa banyak dah. Bangun tidur, baca doa tidur. Kita tidur ni 78 tahun dah, doa tidur tak ngapal-ngapal. Bayangkan 78 tahun hidup, doa tidur tak hafal, tapi tidur. Kita tidur, bismikallahumma ahya wa amut, 78 tahun tidur, doa nak tidur tak hafal, doa bangun tidur tak hafal. Agak-agak apa kita buat sebenarnya? Itu muhasabah sebenarnya untuk kita, muhasabah. Itu tak masuk lagi surah Al-Kahfi, surah apa tak payahlah. Memang tak ada harapan. Nak cakap yang simple-simple aja. Yang simple-simple kenapa? Sebab manusia dia menolak tawaran daripada Allah, tapi dia berebut-rebut menerima tawaran daripada manusia. Tawaran daripada giant beratur panjang. Tambah sekarang perangai kita, tawaran bila ada jualan makan yang viral, mi racun. Patut takut kita nak makan, berderet-deret makan mi racun, tak mati pun tu. Tu segala macam yang viral ni kita beratur panjang. Makan pada hari ni, Arab bawa nasi Arab satu talam. Saya ada sekolah tahfiz kecil kat Bukit Beruntung. Ada 42 pelajar, 22 pelajar lelaki, 20 pelajar perempuan. Sebab tempat kami kecil, tak boleh ambil ramai. Makan dalam talam. Ada orang kata, ustaz, ni sunnah ni makan dalam talam. Sunnah apa? Itu punah. Nabi tak ngajar makan dalam talamnya. Begini mombong. Cari kambing tak jumpa pakai jengkaut. Ya, apa teruk macam tu? Tak. Nabi kata dalam hadis Muslim,
makanlah kamu dengan kadar beberapa suapan sekedar menegakkan tulang belakangmu. Jika itu belum mencukupi, kata Nabi dalam hadis sahih Muslim juga, dalam sahih Muslim kata Nabi, sepertiga diisi perutmu dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga dibiarkan untuk pernafasan. Kita Allah makan udah rupa menterah, makan aja udah tu satu kan ya, makan nasi Arab satu. Yang kedua tu makan kat rumah kenduri, mata ni semua nampak elok-elok, nak senak je, cedok 1/4 dalam tong sampah. Rugi, memang sangat rugi. Satu restoran makan kita tu makan bersepak, shell out, bro, kita bawa atuk nenek, dia pun tak reti nak makan, penuh atas meja, shell out, bersepah-sepah, melampau. Ada satu makan lagi kita kena masak sendiri, baik masak di rumah. Apa lagi? Apa nama? Steamboat. Dah lah bayar, dapur ada depan kita, pergi ambil sendiri, rebus lah, bakar lah, rebus meleleh-leleh, peluh ni, lepas tu bayar. Tak ke bodoh namanya. Ya Allah, tu ya Allah, tu manusia. Itu soal makan. Maka kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, kita menerima tawaran yang disediakan oleh Allah dan juga syariat melalui Nabi SAW, insya-Allah tak ada masalah apa-apa. Ya, berapa ramai yang manusia berusaha menerima tawaran Allah untuk solat di masjid, dua hadis sahih 25 atau 27 kali ganda, berbanding orang lain yang tenang dan damai solat di rumah. Dia kata kalimah bagi dia, bila kita tanya kenapa solat kat rumah, baiti jannati, rumahku syurgaku. Terbalik pula. Itu bahaya. Maka sebab itu bila kita nak raikan kedatangan Ramadan Al-Mubarak, kita ada lebih kurang berapa hari? 5 hari rasanya. 5 hari kot, 4 hari 4 hari lagi ya. Kita akan tarawih pertama pada hari Rabu malam, hari Rabu baik, kita ada lagi 4 hari insya-Allah. Poin pertama, kena sedar dulu, sebab 4 hari tu belum tentu kita sampai lagi. Hak tu kena fikir dulu. Malam tadi saya ceramah di Masjid Nurul Yaqin di Kundang. Sampai je jenazah dah ada 6 hari atau 5 hari sebelum dah. Dan ada kemungkinan kita mungkin orang duk tengok anak bulan, rupanya kita calo bete calo kereta, habis. Jadi jangan yakin sangat. Tambah-tambah yang muda-muda, jangan yakin sangat. Saya balik ceramah daripada Seri Keledang ke Kelebang tadi, di dekat Slim River ya, kuliah duha tadi. Balik tengok sebelah sini jam teruk, rupanya motor Waisuku tersangkut dekat tu, mati seorang. Ayah tak mati, atuk tak mati, nenek pun tak mati, cucu dah mati. Maka kita nak masuk dalam bulan Ramadan hanya dengan rahmat dan keizinan Allah Ta'ala. Sebab tu ulama' sebut, bila mana kita sampai kepada dekat nak masuk kepada rahmat Allah atau tunggu-tunggu rahmat Allah pada bulan Ramadan, maka jangan lupa untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Kerana kita nak sampai sendiri, itu bukan kemampuan kita. Patutnya kita doa daripada Rejab hari tu. Ini Syakban dah nak habis dah. Tengok berapa doa yang kita doa dah. Tok Imam, kalau Tok Imam tak doa, habislah kita. Tok Imam doa tu, Allahumma barik, bukan doa makan tu, bukan. Allahumma barik lana fi Syakban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, rahmati kami bagi Syakban-Mu ya Allah, dan pertemukan kami atau sampaikan kami ke Ramadan-Mu. Walaupun hadis tu hadis dhaif, malah sebahagiannya disebut dhaifun jiddan, tetapi memandangkan dhaif ni itu dhaif yang tidak meletakkan satu-satu kelebihan, maka hukumnya tak ada masalah untuk dibaca. Kenapa? Sebab sifatnya doa itu umum. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, bacalah dalam bahasa kita. Ya Allah,
Tolong ya Allah, sampaikanlah aku pada bulan Ramadan-Mu. Rezekikan aku dengan Lailatul Qadarmu. Hadiahkanlah aku dengan keampunan besar darimu ya Allah. Kerana itu semua hak milik dia. Kita tak ada apa-apa. Yang tak ada apa-apa. Sebab tu bila sampai kepada saat-saat macam ni, tuan-tuan perempuan, kita kena banyakkan doa. Dan doa itu menunjukkan sifat seorang hamba kepada Tuhannya. Sifat seorang hamba kepada Tuhannya. Jangan bongkak dan takabur. Ada manusia cari Allah hanya ketika dia rasa diperlukan Allah Ta'ala. Solat duha, Nabi buat 2, 4, 6, 8 rakaat. Solat duha. Okay? Tapi Nabi cuma pesan kepada Abu Hurairah dalam wasiatnya. Dia bagi tahu Abu Hurairah 2 rakaat cukup. Tapi Nabi buat 8 rakaat. Adakah Nabi buat setiap hari? Tidak. Maksudnya maksimum 8 rakaat. Hadis tentang 12 rakaat dhaifun jiddan. Malah sebahagiannya kita mungkar. Jadi 8 rakaat. Kita solat duha berapa? 28 rakaat. Bila? Masa duit dah tak ada. Tu. Udah bankrupt, udah tak laku meniaga, dah jatuh tersembam, baru solat duha. Subuh tak solat. Ya. Bukan kata-kata biasa, kajian. Ya, kajian. Sama seperti ramai orang yang datang solat berbondong-bondong, sedondon-sedondon pada pagi raya, penuh masjid. Penuh untuk solat raya, subuh tak bangun. Sebab malam tadi main berjun. Samalah seperti orang datang solat tarawih, tapi rupa-rupanya pelanggaran tentang solat fardu tidak dijaga. Solat isyak di rumah, solat tarawih datang ke masjid. Tak kena betul. Sedangkan janji Nabi, man sallal isya fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail. Orang yang solat subuh solat isya berjamaah, bagi mereka pahala qiyamul lail separuh malam. Subuh tak ada. Sedangkan Nabi kata, wa man salla subhi fi jama'ah fa ka'annama qama al-lail kulli. Orang yang solat subuh berjamaah, bagi mereka pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kenapa jadi sedemikian? Sebab manusia mau beramal tapi mengikut suka hati dia. Dia tidak berpandukan kepada petunjuk daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka jom kita rebut sikit peluang dengan memperbanyakkan doa. Bila orang yang berdoa, kata ulama, dia mengharapkan Allah Taala. Cukup. Dia harapkan Allah, ya Allah, aku nak pergi sendiri Ramadan, bukan kuasa aku. Hanya aku berserah padamu ya Allah. Hujung tu ulama selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Sudah selesai. Sampai pun tak apa, tak sampai pun tak apa, itu urusan kita dengan Allah, niat dan doanya selesai. Okey, baik, itu penting, itu penting. Takut apa? Takut kita tak rasa apa-apa. Sebahagian daripada kata cerdik pandai apabila mereka berkata bahawa orang yang rasa biasa-biasa, oh nak masuk Ramadan dah? Habis. Karipap King Kong tak boleh makan. Roti telur tak boleh, tosai tak boleh, roti canai tak boleh, teh tarik tak boleh. Dia rasa susah. Itu bahaya juga. Maka sifat keterujaan untuk pergi ke Ramadan, iringi dia dengan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bab yang kedua, kata ulama, bila kita nak bagi Ramadan kita itu jadi terang, dia tidak suram, dia tidak hitam. Nak buat macam mana supaya petunjuk tu sampai kepada kita, tak terhalang ketika petunjuk sampai pada orang lain? Apa benda tu? Yang kedua adalah istighfar dan minta ampun banyak-banyak. Jangan bawa dosa daripada bulan lain masuk Ramadan, gelap gelita Ramadan kita. Akhirnya orang tarawih, kita tarawih sungguh, rehat di rumah. Orang bersedekah siang malam pagi petang, ya, sadaqatun jariyah, kita al-bakhilun wal kedukutun. Orang tahajud, kita terkejut. Orang ngaji Quran, kita tengok handphone siang malam pagi petang. Rugi. Kenapa? Sebab kita bawa dosa dan kita tak minta ampun. Akhirnya suramlah Ramadan kita. Akhirnya Ramadan kita jadi gelap gelita dan dia tidak manfaat pada kita. Ramadan itu al-mubarak, mubarak, tapi kita tak dapat, entah tidak. Maka kita kena buat apa? Istighfar. Banyakkan istighfar.
Al-Auza'i bila ditanya kepada Al-Auza'i bagaimana istighfar Nabi yang 70 ya ataupun 100 kali, kata Al-Auza'i, Nabi beristighfar dengan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Sebahagian ulama dia cantum 2 hadis pada kita yang kadang-kadang kita rasa macam ada dosa besar. Kan? Maka cantum 2 hadis. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku bertaubat atas segala macam dosa dan maksiat yang telah aku lakukan. Kenapa tak buat yang panjang macam tu imam baca? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh, tapi bila panjang 3 kali je lah. Tu pun kalau Tok Imam baca. Kalau Tok Imam sakit perut, tak ada harapan lah kita. Maka Nabi istighfar pendek-pendek, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lain-lain angkat tangan, ya Allah tolong ampunkan aku. Dan jangan lupa juga selain daripada minta ampun kepada Allah, kita juga kena minta maaf sesama kita. Kadang-kadang kita jadi anak dengan mak bapak kita yang umur 7-80 tu, tak tahulah. Sebab kita kan masuk universiti, mak bapak kan mengaji darjah 2 je. Kan ya. Jadi kadang-kadang kita rasa terlebih pandai lah. Ucapan-ucapan kita tu kadang-kadang banyaklah terlebih pandai sehingga buat mak bapak kecil hati. Sama. Saya tak nak sentuh anak-anak kecil yang macam ni, tak. Ni kita ni yang besar dah kecil balik ni. Tu kan. Yang besar dah kecil balik, senang mati besok angkat. Gitu. Dia kecut. Mana tidak, kencing manis 28. Darah tinggi 210. Gaut ni mengesot. Ya. Maka kita ni cek tengok khidmat kita kepada mak dan ayah. Ini jelas. Ya, jelas perkara yang paling besar di antara yang terbesar, minta ampun, minta maaf pada mak bapak kita. Tu pasangan hidup kita tu. Dia bukanlah ustazah contohnya. Ustazah saya pun ikut sebenarnya kat mana dia. Tapi dia tak sihat. Mungkin ada ke silap? Tak ada. Okey, tak ada. Mungkin dia rehat kat dalam kereta sebab dia baru lepas operation. Hari tu ikut pergi sana. Tapi dia nak ikut, nak teman suami dia. Tak apalah, saya pergi rehat dulu. Okey. Isteri kita ada kemungkinan dia bukan ustazah, tapi kebaikan yang dia buat terlalu banyak, dan kadang-kadang ucapan kita itu, tanggungjawab kita itu ada kucar kacir sikit menyebabkan kita jatuh dosa pada dia. Minta maaf je. Yang sorry ya, I'm sorry, mujhe tumse muhabbat hai. Contoh lah kalau faham. Tu kan, itu je. Dan tak perlulah kita nak melutut begini tak. Sorry yang dah selesai. Isteri macam tu juga dengan suami, dengan anak-anak, mak bapak. Pastikan jiran-jiran, jangan, yang penting jangan bawa dosa terhadap manusia, dosa kepada kepada Allah, bawa masuk Ramadan, maka kita takut tak ada cahaya dan gelap Ramadan kita. Itu. Dan yang ketiga, persiapan kita adalah apa? Persiapan kita adalah bila masuk saja bulan Ramadan, maka syukurilah nikmat Ramadan yang kita dapat. Sebahagian ulama kata kalau sempat buatlah sujud syukur. Kan sujud syukur ni bila ya? Apabila tiba-tiba ada pengumuman daripada Moho Besar Raja-Raja, anak bulan kelihatan. Tapi anak bulan pun tak mau keluar dah sekarang. Bayangkan, katalah Teluk Kemang prediction, tempat tengok anak bulan, tapi bawah ada orang pakai main jet ski pakai seluar dalam. Contoh. Sungguh anak bulan pun malu nak keluar. Tengok banyak kerosakan. Ni contoh lah kan. Maka tu untuk jadi ya. Maka tak apalah, tiba-tiba Moho Besar Raja-Raja kata esok puasa, maka kita tunduk Allahu Akbar, sujud syukur. Baca apa? Tak payah baca apa. Letak dalam hati, ya Allah, bersyukurnya aku dapat nikmat masuk Ramadan. Tu. Sebab semua belum tentu. Ada orang masuk, ada orang tak masuk, meninggal. Ada orang masuk tapi dia koma dekat hospital. Ada orang masuk tapi dia sakit, dia tak boleh beramal. Ada orang masuk, dia hidup seperti biasa tapi hati dia mati.
Kita Alhamdulillah ada keinginan nak pergi masjid, nak pergi surau, nak buat kebaikan. Cuma angan-angan tu dah lama tak start je. Teringin nak buat tahajud ni 8 tahun dah, tak start. Tu ada. Tapi teringin tak? Teringin. Maka paling tidak ada keinginan sedemikian, bersyukurlah dengan nikmat Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengembalikan nikmat itu kepada Allah. Allah bagi kita iman dan Islam. Bawa keimanan kita kepada Allah, bawa keislaman kita kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan dan keimanan kita. Allah bagi kita juzuk tubuh badan yang sihat, maka lakukanlah amal perbuatan yang baik-baik agar Allah beri ganjaran. Allah bagi akal fikir, guna akal fikiran kita fikir bahawa dunia ini sementara untuk bawa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan kalau buka dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Munafiqun surah 63 pada ayat yang ke-10, ya, Allah kata bahawa ada manusia yang apabila dia mati dan kemudian dia menyesal, mati dah baru menyesal. Lalu dia kata pada Allah Ta'ala, ya Allah, alangkah baiknya kalau nyawa aku ni ditangguh sekejap, tak mati dulu. Nak buat apa? Watasaddaq, nak bersedekah. Ada orang minta, ya Allah, ya Tuhan, tolong kembalikan aku ke Lengging. Ya. Ada orang minta, ya Allah, ya Tuhan, kembalikan aku ke Bukit Beruntung. Untuk apa? Watasaddaq, untuk bernafkah dan bersedekah. Ramai orang misal. Jadi sementara kita ni tuan-tuan ada lagi ruang. Ruang dia bila? Jangan sampai ada 2 ruang, ya, tertutup. Pertama, nyawa sampai di halqum atau ghargharah, taubat tak diterima. Itu Fir'aun. Fir'aun dia taubat, tapi taubat ketika nyawanya sampai di halqum. Yang kedua, ketika matahari terbit dari sebelah barat, maka itu tanda besar untuk berlaku hari kiamat, maka ketika itu tak ada. Tapi sebelum itu tidak jadi masalah, Ustaz. Habis kalau seminit, 2 minit sebelum mati, taubat je. Kerana Allah adalah penerima taubat dan sifatnya innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saya lebih suka menyebut tentang kita minta ampun dan bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Bagaimana kita beramal sekejap kita tengok, tapi bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, yakni menggunakan seluruh tubuh badan. Ada akal fikir kebesaran Allah, ada mata tengok kebesaran Allah. Ini kita takut lalu sebelah surau, nampak orang sembahyang, break tak makan terus kita. Takut mata hati terang, mata zahir terang, mata hati buta. Kita dengar punya kuat dekat luar tu, hayya 'alas salat. Kita dengar dengan telinga, tapi rupa-rupanya telinga hati kita udah pekak lagi tuli. Sebab tu Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternakan, balhum adal, malah mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Kita tak nak tengok orang lain, kita tengok kita. Ketika Allah panggil, bangun tak kita untuk salat? Paling tidaklah kalau tak mampu. Nampak masjid teringin ke tidak? Teringin Ustaz, tapi belum mula je. Tak apalah, janji teringin dulu. Sesekali singgah. Kalau tak dapat 5 waktu tuan-tuan, bagi kita orang lelaki, orang perempuan tak apa. Orang perempuan salat dalam rumah itu lebih utama sebenarnya. Ini kita kadang-kadang orang perempuan dia datang, kita tanya, Kak, abang mana abang? Abang kirim, akak datang. Apa punya jantan? Dikirim bini dia datang, kan, ya? Dia tahu bini dia dalam beg bau plastik dengan getah, boleh bungkus. Contoh dah. Orang lelaki seboleh mungkin jaga 5 waktu subuh sampai isyak. Kalaulah Ustaz tak sempat, Ustaz meniaga, bumbang gini-gini, tak apa, 4. Buang sekejap, solat maghrib, kerana maghrib tu singkat. Maghrib kita sibuk atas jalan raya, jam dan sebagainya. Kalau tak mampu juga 4, buat 3. Subuh, asar, isyak. Ini paling cantik. Kalau kurang-kurang pun 3. Solat jemaah. Kat mana tak ada masalah. Solat dekat surau Abu Bakar As-Siddiq boleh. Singgah di masjid mana-mana boleh. Dekat pejabat PBLT boleh.
Ya, saya berjaya dekat mana je lah awak kerjakan TNB janji berjamaah. Janji berjamaah. Cukup? Subuh, asar, isyak. Subuh asar dalam hadis sebut clear bahawa Allah menganugerahkan kasih sayangnya pada orang yang solat asar berjamaah. Isyak kita baca dah tadi, separuh malam qiyamul lail pahala. Subuh dah tentu sepanjang malam qiyamul lail. Tapi kesombongan manusia dia tak rebut peluang tersebut. Jadi alah tak payah pahala banyak sangat, okey dah banyak dah. Tu kadang-kadang manusia bersifat sedemikian. Jadi orang lelaki kalau nak tak mampu sangat-sangat, subuh dengan isyak, al-awwalu wa akhiru, cukup tak? Kalau pun lupa kat tengah-tengah, dua tu jaga, insya-Allah nanti Allah bantu kita untuk menguruskan yang lain. Tapi janji, usaha bagi orang perempuan tenang je solat dalam rumah, tak payah ramai-ramai. Ini kadang-kadang subuh tu datang rombongan hantu kongkong, kita pun tengok siapa pula yang datang ni kan. Maka tak apa, orang perempuan tenang-tenang je kat rumah. Melainkan awak laki bini tak ada dah anak cucu dalam rumah, tak ada, awak berdua je. Suami kata, yang jom pergi masjid, duduk di rumah buat apa, tengok kilauan mas. Contoh, ya, tengok kilauan mas, otai masih berdosa. Bukan berpisau, otai masih berdosa. Ya sungguh, apa dia buang masa macam tu kan. Maka dah pergilah sekali, tak apa. Tapi jangan datang seorang-seorang. Itu keselamatannya, fitnah lagi dan sebagainya. Nah, jaga. Kemudian apa yang perlu kita buat dalam kehidupan kita tuan-tuan? Ini baru nak masuk. Tadi buka dimah je. Oh, panjang kau buka dimah ya. Ni baru nak masuk. Macam mana cerita dia? Baik, cerita dia gini. Permulaan masuk Ramadan, mula-mula sekali pagi Ramadan, hari Khamis waktu pagi. Betulkan niat kita lillahi ta'ala. Kerana manusia banyak beramal, di akhirat dia sia-sia dan masuk neraka. Ketika puasa jangan ada perasaan riak, tunjuk pada orang lain, kerana puasa adalah amalan yang paling ikhlas. Dia tak ada cok kat dahinya, kerana aku sedang berpuasa, tak ada. Hatta orang perempuan yang tak boleh puasa pun nampak muka macam puasa selalu. Kita tak tahu pagi tadi tambah nasi goreng sardin dekat rumah dia. Sebab itu keikhlasan. So jangan tunjuk pada orang, jangan ada riak. Yang kedua, jangan ada sum'ah, cerita kebaikan kita pada orang lain. Yang ketiga, jangan ada ujub, bangga diri. Dan yang keempat, jangan jadi al-mannan, suka mengungkit kebaikan-kebaikan kita. Kalau akulah tak bagi sumbangan dekat surah Abu Bakar As-Siddiq ni, macam tu lah dulu. Contohnya lah, dia bangga diri, dia suka mengungkit-ngungkit. Empat puak ni di sisi Allah Ta'ala, kalau dia tidak bertaubat, maka dia tak ada kebaikan, langsung tak ada kebaikan. Jadi niat ikhlas. Niat puasa tak payah baca. Kalau kadang-kadang kita baca lepas main tarawih tu dah macam budak tadika dah. Nawaitu sauma ghadin, tiba-tiba keluar arba'a raka'atin, 4 rakaat. Ya Allah, niat ada dalam hati memadai dah. Orang perempuan bangun siapkan sahur, itu adalah tu niat nak puasa. Kita pergi ke meja makan nak sahur, itulah cukuplah niat. Yang paling penting bukan lafaz nawaitu tu, tapi keikhlasan kita nak buat lillahi ta'ala. Yang seterusnya, perkara kedua dalam bulan Ramadan, sesekali jangan tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi kata seteguk air? Hakikatnya pagi tu bukan bangun hanya untuk makan. Jadi kalau nak minum air cukup lah. Ini kita makan, sambung tidur. Pocot pukul 9.30 pagi, subuh terlepas. Sahur adalah waktu kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Salahnya manusia adalah bangun makan tapi tak beribadah. Itu kesilapan paling besar. Sahur salah satu daripada juzuk ibadah saja. Jadi contohlah kita sekarang masuk pukul 6.11 minit atau 6.10 minit. Jadi kaedah yang terbaik, berbuka pula belum, baru sahur. Bersahurnya Nabi adalah 10 minit sebelum azan. Jadi pukul 6.
Pukul 6 masa paling baik untuk sahur. Ustaz, mana sempat? Kau memanglah kau bersahur udah macam kenduri arwah lauk Bayangkan kalau sahur lauk macam kenduri arwah, berbukakan kenduri kahwin. Tak, Nabi dia sahur makan kurma, minum air, atau kadang-kadang roti yang keras yang dikoyak-koyak lalu direndam dulu. Tu Nabi. Rotinya keras, kita roti gardennya lembut, belagak, potong buang kulit tepi lagi tu. Ya Allah, sombong tak sudah. Ya Allah, tu dahsyatnya. Kesian tuan-tuan kalau baca tentang roti yang Nabi makan, meleleh mata kita. Allahu Akbar. Tak apa, kita pergi lagi. Dan kemudian kenapa Nabi dapat 10 minit? Sebab itu makanan Nabi. Sahur sepatutnya begitu. Sahur sepatutnya alas saja. Untuk besoknya kita tidak terlalu kenyang. Ini pukul 4 petang. 5.30. Bawa asam pedas. Tu kan. Bawa masak lemak. Orang negeri 9 kan masak lemak. Salai. Kan contohnya. Tidak salah makan nasi macam kita orang Melayu. Saya sendiri alhamdulillah kena makan nasi. Kalau tidak jadi hypo. Kita kencing manis. Makan ubat kencing manis. Pukul 9 dah jadi satu cerita, satu jenis keadaan dah. Dia jadi hypo. Kan? Tak, makan nasi. Nasi ambil separuh pinggan. Biasa makan satu pinggan, separuh pinggan. Lauk, awak buat asam pedas, ada ikan dalam tu, ada sayur, ada kuah. Dah cukup. Tak payah banyak sangat. Ikan masin, telur asin, sayur suun pucuk campur kentang. Kan ya? Itu ini Allah Rabbi. Kan ya? Jadi sahur tu simple-simple. Jadi kita orang Melayu sahur waktu dia pukul apa? 5.30. 5.30 cantik. Jangan pukul 4, pukul 3. Ni pelik. Sunnah Nabi di penghujung. Siapa yang boleh buat selagi 10 minit, Allah Rabbi. Cantik. Ya, jadi makanlah katalah pukul 5.30, tapi sebelum tu bangunlah dulu pukul 5. Jangan bangun time nak makan aja. Sahur waktu ibadah, bangun pukul 5, solat tahajud 2 rakaat bagi kita orang lelaki. Orang perempuan kalau ada kesempatan. Kalau awak masak tak apalah, tak payahlah tahajud tu, biar lelaki lah tahajud. Tahajud 2 rakaat sudah. Tak payah banyak. Kenapa? Sebab malam tadi awak dah buat 8. Surau kita buat berapa? 8. Sudah. Surau nak buat 8 boleh, 20 boleh. Tak payah gaduh tentang 8-20. Kalau awak gaduh tentang 8-20, cuba buat 36. Mazhab Imam Maliki buat 36 tengok. Nak tengok bergaduh tak bergaduh. Ya, kadang-kadang kita tak ada masalah. Ya. Jadi kita malam tadi awak dah buat 8. Jadi pagi ni buat 2 rakaat tahajud memadai. Tapi kalau siapa boleh buat banyak, baguslah. Tapi banyak yang berkualiti lah. Nabi rakaat dia tak banyak, tapi bila dia berdiri bengkak kaki. Surah Al-Baqarah rakaat pertama tambah dengan surah An-Nisa 286 tambah 176, kita 76. Bengkak kaki Nabi. Rakaat kedua, 2 rakaat ni. Rakaat kedua surah Ali Imran 200 ayat. Jadi 2 rakaat tahajud Nabi, 3 surah ratusan ayat. Kita 2 rakaat tahajud kita, 3 surah, 3 qul. Itu je. Rumah besar. Kan ya, bini 3. Kan? Sungguh. Tapi amalnya sangat-sangat sedikit. So jom kita ambil pendirian, buatlah tahajud 2 rakaat, tenang-tenang aja, baca simple-simple. Dan kenapa tahajud? Kerana waktu itu waktu di mana Allah memakbulkan doa, mengurniakan pemberian kepada hambanya dan melindungi perlindungan pada orang yang memohon perlindungan. Waktu tu hadis Muslim mengatakan Allah turun ke langit dunia untuk bagi ketiga-tiga ni. Maka jangan abaikan tawaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Bagi kita yang dah berumur sikit, yang kaki tak apa elok dan sebagainya, solat tahajud tak payah berdiri, duduk atas kerusi. Atau kita yang sihat, yang boleh berdiri, Ustaz saya nak tahajud atas kerusi, boleh, kau jangan meniarap aja. Boleh. Cuma Nabi kata solatnya orang duduk yang sihat pahalanya 50% dari orang berdiri yang sihat. Itu je lah. Jadi dia dapat, kalau 25 dia tak dapat 25 lah.
Itu kaedah dia. Buat 2 rakaat. Witir buat tak payah sebab semalam dah ada dah. Selesai dengan tarawih tadi. Udah. Kemudian 5.30 panggil ahli keluarga, sama-sama sahur. Nak baca doa boleh, tak baca doa pun tak ada masalah. Nabi dia makan, dia baca bismillah. Udah. Nabi baca bismillah, makan Nabi sikit aja. Kita bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siap ada lagu nahwan. Kan ya. Maka baca panjang lagu nahwan, makan tak ketahuan. Iya. Lagi panjang baca doa, lagi banyak makan, kan pelik. Tu sebenarnya Nabi baca bismillah, dah makan, dah selesai. Okey. Tak adalah kaedah kata makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tak ada kaedah dia. Makan je lah ketika kita perlu makan. Berhentilah kalau rasa-rasa udah sendawa 3 kali tambah, dah masuk 4 kali tu. Berhentilah. Udah yang tu je. Agama dia tak zalim pada hambanya. Okey, baik. Allah tak zalim pada hambanya. Selesai sahur, orang lelaki macam biasalah. Solat subuh berjamaah. Pahala qiyamul lail sepanjang malam. Qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun kita tak qiyam pun, lepas tarawih balik tidur. Lena. Kan lena tak ada masalah apa. Bangun-bangun solat subuh je, mai ke masjid. Dapat tidur kita tu pahala qiyamul lail. Esok hari pergilah kerja macam biasa. Yang meniaga-meniagalah, yang bertani-bertanilah, yang ada buat wiring, piping, buatlah, tak ada masalah apa-apa. Pahala pada waktu tu lebih besar daripada bulan-bulan lain. Semua dapat kebaikan. Tak payah risau. Cuma ambil lagi ruang antara pukul 8 sampai pukul 12 untuk isi 2 rakaat solat sunat duha. Antara pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, mana-mana je lah, isi 2 rakaat solat sunat duha. Dan solat sunat duha tak payah baca wasyamsi wa duhaha. Sebab awak bunyi ha je. Kan ya. Maka orang yang ngapal kalau nak baca boleh, tapi tak ada hadis pun suruh baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Tak ada hadis pun. Tak ada hadis suruh baca wadduha wal laili idza saja. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah olehmu apa yang mudah bagimu di dalam Al-Quran. Apa yang mudah bagi kita? Inna a'tainakal kautsar wal asri qul huwallahu ahad. 3 tu je. Daripada umur 6 tahun sampai 66. Kalau dibiar 6 jahanam kita. Itu kadang-kadang. Maka sebab tu peringatan-peringatan untuk kita, termasuk saya juga, kita belajarlah untuk mengubah diri kita agar hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Bukan hari ini nak jadi ahli ulama, bukan. Rawat penyakit yang tak elok semalam tu pada hari ini. Takut-takut esok tak sempat kita mati. Itu aja. Apa tugasan kita hari ini? Minta ampun atau apa yang salah semalam tu. Jangan tangguh untuk minta ampun besok. Hari ini kita minta ampun. Kenapa? Takut besok mati. Dan hari ini prepare apa benda kalau esok hidup aku nak buat benda lebih baik. Yang tu je. Zikir tak payah banyak-banyak. Lepas solat Nabi ajar subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya setiap satu saya buat 313 kali. Kenapa? Sebabkan itu jumlah hulu balang ketika berperang dalam tentera Badar contohnya. Siapa ngajuk? Nampak manusia yang Nabi suruh dia rasa tak apa elok, dia lagi elok perangai dia tu. Itu perangai manusia. Cuma kita buat sikit-sikit rentaknya perlahan-lahan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan baca laju macam tak beradab. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuan-tuan akan dapat video tak lama lagi. Solat tarawih di Jawa Timur. 23 rakaat 8 minit. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kau ingat solat tu mak bapak kau yang punya? Iya sungguh. Apa ni sampai tak buat tapi dia tak nak ikut Nabi. Sombongnya umat Nabi SAW. Dia tak bangga ke apabila Nabi kata orang yang jaga sunnah dia tu bakal akan dapat syafaat di negeri akhirat nanti. Menyalahi sunnah out. Habis, tak ada guna. Jadi kita buat tenang-tenang aja. Okey? Baik. Habis solat duha, tenang-tenang aja. Solat duha tak perlu waktu rukuk, waktu sujud. Ar-Razzaq, 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 Maha pemberi rezeki. Al-Wahhab, Al-Wahhab, Maha pemberi, Maha pengurnia, contohnya kan. Tak perlu. Yang Nabi ajar di dalam kita solat, waktu sujud, banyakkan doa. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, ataupun Subhana Rabbiyal A'la, Allahumma ghafirli, ataupun Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, ataupun Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, contohnya kan. Tapi lepas tu baca apa? Bacalah doa paling tidak Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni aku. Kalau lah tak reti Rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku. Tambah sikit, tuan-tuan tahu tak, perempuan tahu, doa yang paling banyak Nabi baca dalam umur hidupnya. Hadis riwayat daripada Ummu Salamah dan hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas. Dua sahaja paling banyak Nabi baca. Doa yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah tolong teguhkan hati kami atas agamamu. Itu satu. Jangan baca Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana. Yang tu Tok Imam baca tak apa. Kita untuk diri kita. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang paling banyak Nabi baca dalam sejarah hidup dia. Dan doa kedua yang paling banyak Nabi baca dalam sejarah hidup dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah pasti dua doa ni penuh dengan jutaan kebaikan. Kalau tidak, Nabi takkan perbanyakkan bacaan tersebut. Tapi kita selalu cari tak tahu doa daripada mana. Yang Nabi ajar mudah-mudah tapi kuat, tapi kita tak nak baca. Kita cari doa hafal berkajang-kajang. Kan ya? Sungguh merata-rata doa tak tahu datang daripada mana. Kadang-kadang kita lebihkan doa-doa daripada Tok Syekh, ya, daripada habaib lebih daripada doa Nabi SAW. Ini bahaya. Jadi kita angkat yang tu je doanya. Maka dalam sujud tu kan, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, contohnya kalau kita baca tu, maka sambunglah pada selepas itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sekali lagi sujud yang kedua pula, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lafaz di mulut. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kitab 4 mazhab, perbincangan mazhab, Imam Syafi'i mengatakan dalam sujud doa apa pun boleh, sama ada dunia ataupun kepentingan akhirat, tak ada masalah. Walaupun sedemikian, kata Imam Syafi'i, dunia, doa akhirat adalah lebih utama, tapi tak terhalang untuk doa dunia. Contoh, kita ada masalah rezeki, tentang perniagaan, maka boleh, tak ada masalah. Maka itu sepatutnya kita berdoa mengikut cara yang diajar oleh Nabi SAW waktu solat duha. Yang lain teruskan kehidupan macam biasa, pahala banyak. Bila pula nak kena ambil peduli, satu lagi, dekat nak berbuka, ada ke tidak kita siapkan harta kita untuk share dengan orang miskin? Kerana waktu ini Nabi paling dermawan, sehingga dermawannya Nabi lebih laju daripada angin yang bertiup kencang. Nabi kata tak banyak macam kita. Walaupun satu ketika Nabi pernah kaya. Ketika menikah dengan Khadijah, cuba tengok.
kekayaan 25 ekor unta. Bagi mas kahwin aja. Cuba bayangkan tengok cerita dia. Tapi ketika dia diangkat menjadi rasul ketika umur 40, habis. Tinggalkan harta dunia, pegang mula dengan hidup baru tanpa ada apa-apa. Maka kalau nak ikut, harta kita lebih banyak daripada harta Nabi SAW. Maka sebab itu kita guna harta ini untuk paling tidak untuk sedekah kepada mereka yang berbuka puasa. Surau kita ada majlis buka puasa. Ada buka untuk tajaan. Jangan lepaskan peluang. Saya selalu ulang, tuan-tuan, nak tolong ingat, kalau siapa yang masih simpan duit dia tu, tolong cek nah. Pertama sekali, ulama kata orang yang paling cerdik dalam menguruskan duitnya adalah apabila dia ada harta, maka waktu tu dia guna untuk kemanfaatan. Maka rupanya ketika dia menyerahkan untuk kemanfaatan, dia guna untuk manfaat, rupanya dia sedang serah kepada Allah untuk disimpan pahala dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana dia tahu bahawa harta ni selepas mati dia takkan bawa. Jadi bila dia bawa, dia datang ke surau, dibubuh dalam tabung surau. Bermaksud dia tengah kirim kepada Allah Ta'ala. Dia datang jumpa kepada ibu tunggal, ibu yang hampir meninggal pun ada. Tu kan yang susah-susah, pergi kirim. Kirim maksudnya bantu. Maka kita kirim ke syurga Allah Ta'ala. Dan kita tahu, sahabat andai kita mati, apa pun tak boleh bawa. Rumah ada 4 biji. Bukan bininya 4, bukan. Rumahnya ada 4 biji. Satu dia duduk, 3 buat homestay. Tapi waktu mati, satu pun dia tak boleh bawa. Banyak mana pun apa yang kita, semua orang nampak dengan mata kasar, tapi kadang-kadang kita tak pandang dengan mata hati, akhirnya rugi. Jadi orang yang betul-betul berjaya dalam menguruskan hartanya adalah dia menggunakan harta tanpa membiarkan harta itu tersimpan, melainkan dia guna untuk kemanfaatan. Dan orang yang paling bodoh dalam menguruskan hartanya adalah apabila dia dapat, dia simpan. Dia dapat, dia simpan, dia kira total dan grand total, dan kemudian dia mati padan muka. Apa pun tak dapat. Apa yang kita dapat? Tak dapat. Patut dunia tu lah. Kita tengok isteri kita ada keperluan, bagi je, jangan tangguh-tangguh. Isteri nak beli tudung bawal, tenggiri, kembung, jenahak, pari, bagi je, tak ada masalah. Kan? Kita tengok anak kita umur 25 tahun, baru lepas degree, baru start kerja, tu pun kerja-kerja sampingan, Food Panda punya rider. Lepas tu tiba-tiba ada orang berkenan dengan dia. Maka apa kita buat? Bagi tahu, "Dek, jom kita masuk Minang." Duit tak ada bah, abah duit banyak. Abah baru lepas 60 je dapat duit daripada SP. Patut gitu. Ini abah pula pergi Minang untuk dia. Lain macam ni. Iya sungguh. Jangan bagi anak kita pinjam duit dengan bank untuk menikah. Nanti dapat cucu 5 orang, duit tak selesai lagi. Maka kita jadi mak bapak jangan bakhil. Atuk nenek jangan bakhil. Atuk nenek nak makan apa lagi? Awak nak makan gigi dah tak ada. Jenuh blender telan. Iya sungguh. Allahu Rabbi. Maka harta kita nak share dengan siapa lagi? Dengan ahli keluarga kita. Dan infak dan sedekah yang paling baik adalah infak dan sedekah kepada mereka yang paling hampir denganmu, kata Nabi SAW. Baik, habis buka puasa seperti mana biasa, dah sedekah dah elok. Siapa nak makan kurma tak ada masalah. Siapa yang kencing manis jaga-jaga. Makan kurma bagi yang elok-elok sikit. Jangan kedekut sangat. Beli kurma kat pasar malam, dia rendam di sirap yang ada gula tu. 3 biji makan 31 kunci manis. Belilah kurma elok-elok. Sekarang ajwa, jambo ada. Kan ya, ajwa. Apa lagi? Mariami ada. Safawi ada. Medjol Palestin, besar-besar, lembut-lembut, cukup cantik. Kalau pun tidak beli tu, apa nama ni, kurma yang makan sembunyi-sembunyi tu, Yusuf Tayo, kau jangan bising-bising, makan diam-diam aja, cukup. Yang bising-bising ini berkira betul. Kan, saya alhamdulillah pusat tahfiz saya ada orang derma ajwa tahun ini, alhamdulillah. Bagi satu tong besar tu cukup sebulan makan 60 orang setiap hari. Itu. Tapi kita tu berebut ke tidak?
Itu nak bagi tahu ketika kita bersedekah waktu hantar ke masjid contohnya. Adakah kita hantar yang baik-baik ataupun kita hantar yang last-last? Orang niaga bazar Ramadan, tolong jangan jadikan masjid ni tempat terakhir bagi kuih yang tak laku. Ini perangai tak senonoh. Nak pi meniaga, awak buat dah satu talam, ambil je 3-4 ketul buah dalam satu piring, tutup dengan plastik elok-elok, lalu nak meniaga singgah letak dulu. Satu piring pun cukup. Kerana itu memungkinkan perniagaan kita diberi keberkatan oleh Allah Ta'ala. Ini pergi-pergi meniaga dah tak laku, surau je lah. Ingat AJK siapa? Nak makan benda-benda upah tu tinggal pula tu, tinggal kita tak tahu entah racun tikus ada apa, bagi tahu pun tidak. Ada perangai manusia macam tu. Maka kita ni kena beradab dan buat cara untuk cari rahmat Allah Ta'ala. Baik, selesai. Apa lagi? Tarawih. Seboleh mungkin lelaki dan perempuan jangan tinggal tarawih walaupun satu malam. Kerana mungkin tahun depan kita tak ada dah. Mungkin ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. So buat yang terbaik mungkin. Dalam bab solat dia kata ulama, kalau kita nak solat yang terbaik, pertama ketika solat tu rasa Allah duk tengok kita, muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah. InsyaAllah. Dia masalahnya kita di masjid ya solat elok. Dekat masjid tu jubah boleh tahan. Dekat rumah t-shirt TNB. Sponsored by TNB. Tu pun t-shirt tu kembang tengkuk sampai ke bahu ni lah. Tu boleh tahan. Ni ada yang solat dekat rumah ni baju tak pakai. Dia gulung ni, gulung-gulung pelekat je ni, kopiah pakai pula tu. Nampak macam tak cerdik betul lah orang tua ni. Berdiri depan Allah Ta'ala sampai rasa tak malu langsung. Tapi lepas tu dia nak keluar pergi kedai, sarung pula baju tu. Tu, sebab tu manusia ni dia bahaya betul. Jaga-jagalah kita. Buat bagi elok-elok 8 rakaat, cantik. Buat bagi elok-elok. Sini 8 rakaat, imam baca tenang aja. Alhamdulillah. Imam kena ambil peduli kerana jemaah kita cuma pusing tengok. Yang ada pun bakal-bakal jenazah. Ya. Ada yang datang tu spray dalam ni tengah solat. Seperti tu. Asma tu kan. Jadi tu imam kau janganlah buat bergegor kepala lutut makmum. Sungguh kan ya. Kawan tu napas pun tak berapa lepas. Kan? Jadi tak apa, buat simple-simple 8 rakaat. Kalau 20 pun sama juga. Nak buat banyak 20 tak apa, tapi buat bagi slow satu. Macam tu je insya-Allah. Dan apa yang kita penting sekali adalah jangan asingkan solat. Ada sebahagian daripada kita minta maaf bagi orang-orang yang berumur sikit. Dia ni orang beriman, orang berumur dia makin beriman. Kan ya? Jadi dia pula buat tindakan macam mana? Elok tu imam habis dia solat tarawih, dia pun gostan keluar, kemudian dia pun balik simpan solat witirnya di hujung pagi besok. Ini tindakan yang sangat salah daripada hadis. Hadis sahih daripada riwayat Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Kata Nabi, man salla man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa salat tarawih bersama imam sehingga selesai, maka dia akan diberi pahala qiyamul lail sepanjang malam. So jangan balik sehinggalah selesai imam solat. Kecuali imam kata malam ni kita tarawih saja, saya nak balik. Pandai-pandailah awak buat witir sendiri. Itu lain dah. Kalau imam sambung witir, maka kita sambung witir, maka kita akan dapat kebaikan. So jangan tunjuk sangat yang kita tu tak cerdik. Nampak macam cerdik, dia balik gitu kan. Tak. Baik, apa lagi yang kita nak tambah? Kita orang lelaki dan perempuan banyakkan ngaji Quran sikit. Banyakkan ngaji Quran sikit. Sikit-sikit lah, tak payah banyak-banyak pun. Sikit-sikit, tambah sikit-sikit. Tadarus contohnya. Orang perempuan alhamdulillah, mana-mana kita pergi tadarus, hari ke-21 habis. Dahsyat. Siang malam pagi petang dia orang tadarus. Orang lelaki 7 hari pertama ada 7 orang. Lepas hari ke-8 tinggal 2 orang je. Yang lain tak tahu pergi ke mana.
Orang lelaki tak tahu lah nak cakap. Bagi kita orang lelaki sepatutnya tadarus banyak, orang perempuan tak payah lah. Kalau ikut je lah. Tapi tak, orang perempuan kadang tadarus dia pagi sekali, dia sambung petang sekali, dia sambung pula malam sekali. Dahsyat. Orang lelaki dia relax gitu kan. Tak ada Ustaz, saya baca sendiri, tak ada harapan. Tu kan, kalau baca sendiri memang tak ada harapan kan. Dia duk kata nanti. Jadi orang lelaki kena kuat tadarus, baca Quran sikit. Kenapa? Baik. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Okey. Kita tengok Al-Quran diturunkan. Al-Quran hak milik Allah yang Maha Mulia. Al-Quran diturunkan oleh Jibril, penghulu segala malaikat yang paling mulia. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang paling mulia. Diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang paling mulia. Dan diturunkan kepada Nabi yang paling mulia. Dan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Jadi apa-apa yang kaitan dengan Al-Quran semuanya mendapat kemuliaan. Jadi akrablah dengan Al-Quran, baca, faham, ambil terjemahan dia serba sikit, beramal dengan isi kandungannya, cuba hafaz dan cuba kalau ada kemampuan ajar anak-anak jiran lebih kurang, moga-moga kita dapat kebaikan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kebaikan orang yang paling baik adalah orang belajar Quran dan juga mengajar Al-Quran. Baik. Yang terakhir, apa dia? Yang Nabi offer, Allah offer Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? Semua hadis kata 10 akhir yang ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. Ustaz, macam memilih aja, ikut suka lah. Sebab Nabi kata gitu. Tapi kalau buat penuh, buat lagi bagus lah. Daripada malam pertama terus sahaja. Dapat tak? Dapat. Ustaz, saya malam lain saya tak larat Ustaz, tapi saya buat macam biasa. Puasanya, tarawihnya, sedekahnya, ngaji Qurannya macam biasa. Cuma tak berapa banyak, macam biasa je. Tapi malam 21, 23, 25, 27 dan 29 saya tambah baik lagi dengan memperbanyakkan minta ampun lagi, maka kelebihan yang itu. Dapat ke tidak? Dapat. Jangan kata Ustaz, kalau cari yang itu tu takci. Ini bukan aci-aci buka pintu. Ini hadis Nabi kata begitu. Boleh lah. Ya, boleh. Maka malam 21, 23, 25, 27 dan 29 perbanyakkan amal ibadah lebih daripada hari-hari lain. Perbanyakkan sedekah lebih daripada hari-hari lain. Perbanyakkan hubungan dengan masyarakat lebih daripada hari-hari lain. Silaturrahim cukup kena buat. Dan pada malam tu doa yang pendek yang kita baca tadi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu je doa tu. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Doa tu tolong hafal dan faham. Jangan hafal saja. Hafal baca, kau minta apa? Entah. Itu tak betul. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau maha pengampun dan pemaaf. Engkau suka memberi ampun dan maaf, maka ampun dan maafilah aku. Bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa doa dan zikir nak baca pada malam Al-Qadr? Itu je. So tak perlu yang lain-lain. Ulang yang tu. Kenapa Ustaz tak boleh yang lain? Bukan tak boleh, tapi ini telah dipertontonkan oleh Nabi SAW. Petunjuk datang daripada Nabi SAW. Maka lakukan sedaya yang mungkin. Last sekali, last tak habis last ni. Last sekali. Apa dia? Tolong jangan banyak dengar lagu raya. Lagu raya bunuh semangat kita. Elok dah sarung baju Melayu nak pergi tarawih malam ke-23, buka radio, apa nama sini, Negeri 9 FM panggil apa? Negeri FM.
Mungkinlah buh lah apa-apa pun dengan ni. Pahang FM, Selangor FM, tiba-tiba dia buka-buka radio, ni tengah ambil wuduk elok ni. Bergema suara takbir di angkasa, selembut bayu meresap ke dalam jiwa, betapa hatimu terharu, meleleh-leleh air mata. Kau tak pergi masjid, kau tak meleleh air mata. Tinggalkan Lailatul Qadar, kau tak meleleh. Dengar lagu raya meleleh air mata, kan pelik. Tu. Maka jaga yang tu. Kerana apa kata ulama? Orang yang keluar daripada Ramadan, waladat ummuhu, dilahirkan semula oleh mak. Macam budak kecil yang baru dilahirkan. Penutup, hati-hati. Kerana ada juga orang masuk Ramadan, fadakhalan nar, dicampak dalam neraka jahanam. Patutnya Ramadan masuk hari pertama, keluar, masuk Aidul Fitri, kembali kepada fitrah, tak ada dosa dah. Patutnya begitu. Tapi doa Jibril, ya Allah ya Tuhan, binasalah, celakalah kepada mereka yang dibenarkan masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak sehingga tamat Ramadan mereka belum dapat keampunan daripada Allah. Kata Jibril, fadakhalan nar, masuk dalam neraka, fa'ab'ahu Allah, dijauhkan mereka daripada kasih sayang Allah. Nabi kata amin. Ada rupanya orang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia masuk neraka jahanam. Wal'iyadu billahi min zalik. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Ada apa pun? Ada soalan nak tanya tak? Satu dua soalan, mungkin seminit dua. Atau dah lapar? Okey, moga-moga Allah bagi kebaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan zuriat keturunan kami ya Allah, dosa jiran-jiran dan sahabat handai kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pertemukan kami dengan Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, rezekikan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahim, hadiahkan kami dengan keampunan besar daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan bukti kami menghuni syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini bukti sebagai benteng kami dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami di dalam rumah-Mu ini ya Allah, satukan kami nanti dalam Jannatul Firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.